Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli keluarga serta rakan tentera yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua hadir memberi penghormatan sempena Hari Anzac ke-100 tahun yang berlangsung di Taman Peringatan Sandakan awal pagi tadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, untuk memastikan pengorbanan pejuang negara itu terus dihargai, rakyat perlu berganding bahu mengekalkan keamanan yang dinikmati ini. Katanya usaha itu boleh direalisasikan menerusi semangat cintakan negara sekaligus mengelak daripada terjebak dengan perbuatan yang boleh menimbulkan persekitaran kaum dan menggugat kedaulatan negara. Demikian ucapannya sempena Hari Anzac di Taman Peringatan Sandakan. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun. Sementara itu, dalam sidang media kemudiannya, Datuk Masidi berkata, sambutan Hari Anzac merupakan peluang terbaik untuk mempromosi sektor pelancongan negeri. Dan harapan kita ialah Anzac Day ini bukan saja satu peringatan perang, tapi satu secara tidak langsung satu peluang bagi kita untuk memperkenalkan Sandakan dan juga Sabah dari segi pelancongan, dan dia sedikit sebanyak memperkenalkan Sandakan dan Sabah secara amnya kepada orang-orang Australia. Hari Anzac diadakan setiap 25 April bersempena peristiwa pendaratan tentera Australia dan New Zealand di Semenanjung Gallipoli di Turki untuk misi Perang Dunia Kedua. Sementara itu, dalam majlis sama, Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Rahim Bakri, mengingatkan rakyat bahawa pertelingkahan dan perbezaan akan dapat diatasi melalui rundingan diplomasi. Menurut Datuk Rahim, Malaysia sebagai sebuah negara yang mencintai keamanan akan terus menjadikan diplomasi sebagai cara untuk menyuarakan hasrat negara sederhana menyelesaikan konflik yang dihadapi. Beliau turut berharap semua negara komited mengadakan rundingan diplomasi bagi mengelak peperangan selain memastikan dunia sentiasa aman. Mengenai sambutan Hari Anzac, beliau berkata ia merupakan inisiatif terbaik bagi memperkukuh hubungan antara Malaysia dan Australia. Katanya Malaysia dan Australia banyak berkongsi sejarah yang sama pada zaman lampau. Dan menerusi tragedi MH370 juga, ternyata hubungan diplomasi Malaysia dan Australia semakin kukuh. Rakyat diminta terus menyokong pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST bagi memastikan matlamatnya untuk memantapkan ekonomi negara tercapai. Para peniaga juga diingatkan agar sentiasa mematuhi etika perniagaan dan memastikan tiada kenaikan harga dilakukan supaya pengguna tidak terbeban sekaligus menyalahkan kerajaan dengan pelaksanaan GST. Demikian ditegaskan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Haji Ismail. Dalam pada itu, beliau meminta pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK agar terus melaksana pemantauan harga dan mengenakan tindakan sepatutnya terhadap peniaga yang melakukan kesalahan. Beliau berucap merasmikan penutupan program Semarak Komuniti 1 Malaysia K1M di Pitas. Mengenai program itu, katanya, ia platform terbaik menjalin hubungan harmoni dan kerjasama antara K1M yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama dalam sesebuah daerah. Setakat ini, Pitas mempunyai 3 K1M iaitu di Mempakat Laut, Danun dan Pekan Kanibongan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyatakan perayaan Pesta Regata Lepa di Semporna berjaya menjadi pemangkin pengukuhan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya di negeri ini. Sambutan Regata Lepa kali ini yang bertemakan Regata Lepa Lambang Perpaduan Budaya Satu Malaysia amat bertepatan dengan semangat Satu Malaysia serta seiring matlamat kerajaan untuk memelihara serta memertabatkan seni budaya dan warisan tempatan. Demikian ucapannya dalam majlis pelancaran Regata Lepa ke-22 yang disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Semporna. Teks ucapannya disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan.
Terdahulu, Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyatakan Pesta Regata Lepa kali ini terus mendapat sambutan kerana dihadiri ribuan pengunjung walaupun terdapat beberapa insiden termasuk pencerobohan dan penculikan berlaku di pantai timur Sabah sebelum ini. Sambutan kali ini juga memperlihatkan keunikan budaya suku kaum Bajau yang dapat menarik minat pengunjung dalam dan luar negara. Sempena penutupan Perhimpunan Sastra dan Budaya Negara Serumpun, Teater Pulau Tanpa Cinta dipentaskan di hadapan sastrawan dan budayawan dari negara serumpun seperti Brunei, Indonesia dan Singapura. Teater berlangsung di Kompleks Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara di Kota Kinabalu. Teater yang diadaptasi daripada novel karya Jasni Matlani ini mengisahkan tentang Muhammad Iqbal, seorang penulis yang diburu Tuan Presiden hanya semata-mata karya yang dihasilkan bertentangan dengan kehendak pemerintah. Teater berkenaan merupakan yang keempat dipentaskan oleh Kumpulan Seni dan Teater Bahasa. Berucap merasmikan program itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap program berkenaan dapat menyatukan ukhuwah serumpun sekaligus menjadi medan perkongsian ilmu kesusastraan dalam kalangan penulis. Perhimpunan ini dianjurkan Badan Bahasa dan Sastra Sabah dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah dan Gabungan Penulis Nasional Malaysia.